أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأمين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارزقنا متابعة نبي محمد صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وعبادة صالحة. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طاهرا طيبا مباركا فيه. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طاهرا طيبا مباركا فيه. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طاهرا طيبا مباركا فيه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah sama-sama kita rafakkan setinggi-tinggi syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan limpah kurnia, rahmat dan inayah Allah Subhanahu wa taala bagi ruang dan kesempatan kepada kita untuk bersama-sama pada malam ini dalam satu majlis yang diberi nama Majlis Ilmu. Majlis yang padanya ada keberkatan yang sangat-sangat besar. Majlis yang padanya didoakan oleh para malaikat bagi orang yang mana berada dalam majlis ilmu. Seluruh hidupan di darat, seluruh hidupan di lautan akan mendoakan keampunan bagi mereka yang berada dalam majlis ilmu. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilm fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah sehinggalah dia kembali. Bahkan kalaulah dia mati dalam keadaan menuntut ilmu, maka matinya itu dikira sebagai mati syahid. Maka sangat-sangat besar fadilat ataupun kelebihan mereka yang berada dalam majlis ilmu. Terutamanya orang yang berada dalam majlis ilmu adalah orang yang menyambung silsilah ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan apa-apa harta, satu dinar ataupun satu dirham. Nahnu ma'asyiral anbiya, kata Nabi, lam nuwarrithu dinaran wala dirhama walakin nuwarrithul ilma. Kami tidak wariskan satu dinar ataupun satu dirham, akan tetapi kami wariskan ilmu. Faman akhazaha akhaza bihazzin wafiq. Barang siapa yang mengambil pusaka Nabi ini, maka dia telah mengambil satu keuntungan yang sangat-sangat besar, keuntungan yang sangat-sangat lumayan. Jadi ilmu ni adalah pusaka Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana para alim ulama lah pewaris pusaka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al ulama warasatul anbiya. Alim ulama itu adalah pewaris para nabi. Sebab itu bila mana kita buat majlis ilmu, kita baca kitab para alim ulama. Kita baca kitab para alim ulama, kita menyambung ilmu dengan mereka. Kita baca kitab, misalnya kitab Penawar bagi Hati karangan Syekh Abdul Qadir Al-Mandili rahimahullahu ta'ala, seorang ulama yang berasal daripada Indonesia, kemudian menetap di Mekah, belajar di sana dan mengajar di sana. Syekh Abdul Qadir Al-Mandili rahimahullahu ta'ala.
Dan jarak antara beliau dengan kita tidak jauh. Tidak jauh, lebih kurang tak sampai 100 tahun lagi. Nah. Jarak dia dengan kita. Tapi bila mana kita baca, kita perhati tilik kitab para alim ulama, dia tak serupa dengan kitab-kitab yang ditulis oleh orang biasa. Orang-orang yang mana ikhlas dalam penulisan mereka, penulisan mereka itu sangat terkesan di hati manusia. Ulama ni bila mana mereka menulis sesuatu, mereka tulis dengan ikhlas. Sehingga pernah ada seorang ulama nahwu, nama dia Ibnu Ajrum. Kalau kita suruh, kalau pelajar-pelajar pondok ni, dia mengapa Matan Ajrumiyah, kitab asas dalam ilmu nahwu. Bila mana beliau siap menulis Matan Ajrumiyah tu, dia bubuh dalam botol, ditulis atas kertas, dia bubuh dalam botol, kemudian dia lepas laut. Dia kata, ya Allah, kalaulah matan yang aku tulis ni, kitab yang aku tulis ni ada rega, ada kebaikan untuk umat, maka kembalikan dia ke darat. Dia lepas laut, selang beberapa tempoh, beberapa waktu, tiba-tiba naik semula. Naik semula botol yang mana dia letak penulisan dia tu, menunjukkan bahawasanya penulisannya itu sangat ikhlas dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu hari ni kalaulah pelajar pondok tak kena Ajrumiyah, bukan pelajar pondok tu, melipat. Pelajar lipat. Jadi ayatnya begitu berkat apa yang ditulis oleh beliau, sehingga pada hari ini bukan setakat beratus-ratus orang, beribu-ribu orang, mungkin bahkan jutaan manusia telah pun mengambil manfaat daripada kitab karangan beliau. Kerana apa tu? Kerana keikhlasan yang ditunjukkan oleh mereka. Sebab tu kita suka baca kitab-kitab turas. Kitab-kitab turas, kitab-kitab warisan para alim ulama, kerana gaya bahasa mereka, penulisan mereka sangat-sangat indah sebenarnya. Keikhlasan mereka dalam menulis tu sangat-sangat terkesan di hati kita. Bahkan ada ulama tulis kitab tak tulis nama dia. Dia tulis kitab tak tulis nama. Faridatul Fara'i Syekh Wan Ahmad Zain Al-Fatani, Muniatul Musalli Syekh Wan Daud Al-Fatani rahimahullah taala, Penawar bagi hati Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Jadi kitab-kitab ni dia ada pengarang dia. Ada satu kitab nama kitab Bidayatul Mubtadi wa Umdatul Aulad. Bidayatul Mubtadi wa Umdatul Auladi ditulis oleh seorang ulama yang tidak ingin diketahui namanya, tidak diketahui namanya. Kenapa? Kerana warak dia. Tu ditulis oleh kitab, ditulis di nasuh kitab tu, tidak ditulis nama dia tu kerana warak. Dia tak sewi orang kenal dia. Tu itu adalah antara bukti keikhlasan mereka dalam nak mengembangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ibu ayah yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah pada setiap hari Sabtu, malam Ahad, lebih kurang ginilah, kita akan membahaskan kitab yang diberi nama Penawar Bagi Hati. Jadi untuk malam ni kita kira mukadimah dulu. Kira mukadimah, kita nak perkenalkan ilmu tasawuf. Sebab kitab kita ni, kitab Penawar Bagi Hati ni adalah kitab yang membahaskan tentang ilmu tasawuf. Kalau bahasa Arab dipanggil tasawuf. Nak baca tepat agak ni. Tasawuf. Kalau orang Melayu kita panggil tasawuf. Tasawuf pun tasawuf lah, asal kau maksudnya waktu. Jadi ilmu tasawuf ni adalah satu ilmu yang membahaskan tentang tazkiyatun nafs. Bagaimana kita nak mensucikan diri kita, nak sucikan hati kita daripada penyakit-penyakit hati. Bila mana sebut penyakit, tentulah ada penawar. Tentulah ada pengubat. Jadi penawar bagi hati menunjukkan bahawasanya kitab ini adalah penawar bagi hati yang ada sifat mazmumah, sifat-sifat yang buruk.
berasa berdeki kat orang, berasa besar diri, lekeh kat orang, nampak orang kecil, nampak. Tu adalah penyakit-penyakit yang melanda hati kita. Bagaimana kita nak kenal pasti kita ni berpenyakit? Kena mengaji. Nah, kalau kita nak tahu kita sakit, kena pergi cek doktor. Orang pergi cek doktor, balik-balik sedih. Bapa? Kena kecil manis dah hamba. Mari orang kedua, gimana sedih? Hamba kena juga tinggi kecil manis hamba dah. Angalah kali kita pun kata, aku malah pergi cek. Muka seorang pergi cek kena, dua orang pergi cek kena, hamba malah nak cek. Pakar tak pergi cek. Orang pergi cek tu, bila mana tahu dia ada kecil manis, dia pun jaga makan ubat, ambil ubat, jaga makan, tak minum manis, tak makan banyak beras, nasi dan sebagainya. Ambil langkah-langkah penjagaan. Dia ni pula dia berasa tak ada semua. Tak tahu dia ni ada kecil manis juga, coba tak pergi cek. Bila mana begitu gak dia berasa sedap, makan pos kala, minum pos kala, kabar-kabar ke kaki awal pada orang. Sebab apa tu? Sebab dia tak segi cek, tak saya tahu dia ni ada penyakit. Sama juga dengan hati kita, bila mana kita tahu hati kita ni ada penyakit, maka kita akan usaha untuk baiki, untuk makan penawarnya. Kita ambil ubat nak baiki hati kita yang ada penyakit. Kalau kita berasa kita tak ada penyakit semua, tak ada gapo, hamba beres belaka. Tak ada deki kat orang, tak ada nak hina orang, tak ada gapo. Hamba tak ada penyakit ke apa-apa. Rasa tak ada penyakit hati tu, penyakit dah juga tu. Fala tuzakku anfusakum. Tak ada kata, jangan kamu mensucikan diri kamu sendiri. Duk kata dia ni tak ada penyakit, tak ada apa satu, tak ada deki kat orang, tak ada ujub, tak ada riak, tak ada takabur, tak ada sum'ah, tak ada. Duk mensucikan diri dia sendiri, duk ngata dia ni bagus belaka, itu pun satu penyakit sebenarnya. Lepas tu bila mana kita belajar ilmu tauhid, ilmu tasawuf ni, bila mana kita belajar ilmu tasawuf, paling utama sekali kita nak ubah hati kita. Kita nak baiki hati kita, kita nak jaga hati kita supaya hati kita ni bersih daripada sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang terkeji. Sebab apa tu? Sebab lepas daripada ni kita nak hiaskan hati kita ni dengan sifat mahmudah, sifat-sifat terpuji pula. Dia kena buai dulu kota-kota ni, baru boleh masuk molek. Tak? Kalau kita mandi, misalnya kita ni nak mensucikan diri kita, kita mandi dulu, kita bersih, baru kita pakai sabun. Tak? Kalau ada daki, kita cuci dulu daki, cuci cemah-cemah mana, kalau ada seluk kita basuh dulu seluk. Lepas tu baru kita sabun, pakai baju, kita pun pakai minyak wangi. Tu cara dia tak? Kita buai dulu kekotoran pada tubuh kita, barulah kita memakaikan pakaian ataupun memakaikan wangi-wangian. Kalau kita pakai minyak wangi dulu, lepas tu baru pergi mandi, tak kena sakit. Sama juga hati kita ni, kita kena buai dulu sifat-sifat buruk daripada hati kita ni, buai, cuci, maka barulah kita pakai dengan sifat-sifat yang baik. Jadi kita buai tu, istilah dari ilmu tasawuf dia panggil at-takhliyah ataupun at-takhalli. Tu dah. Kita nak singkirkan segala sifat-sifat yang buruk, segala perangai-perangai yang buruk, dusuk uzon kat orang, sangka buruk kat orang. Orang tak ingat nak tegur, kita kata dia benci kita dah. Kau itu nyolah orang, duk main telefon, duk mesej benda penting. Tak, mesej tak tengok kau dia. Jalan pakai tak tegur. Dia pun seuzon. Kawan ni tak ingat dah gambar. Koyak lah ni. Sekat pakai kereta besar, tak si tegur dah hamba. Dia duk sibuk dengan benda lain, tak perasan pun kita. Tapi kita duk seuzon ke dia, duk sangka buruk ke dia. Yang akhirnya yang terperangkap dalam dunia persepsi itu adalah kita sendiri. Kita yang akan sakit hati, kita yang akan berasa panas pedih. Berasa panas punggung. Sebab apa? Sebab kita yang membina persepsi. Padahal dia tak ada gapo. Esok jumpa 2-3 hari jumpa, tak ada gapo mana molek boleh tegur.
Tapi 2-3 hari tu kita duk mikir, gimana tak setegur aku kan, tak setegur aku. Tak ada kerja semua tu kan. Jadi sebab apa tu? Sebab su'uzon, sangka buruk dengan orang. Jadi benda ni lah kita nak buai daripada hati kita. Kita nak buai segala bentuk kejahatan hati, bisikan-bisikan syaitan yang singgah di hati kita, kita nak buai. Lepas tu kita akan pakaikan hati kita dengan pakaian-pakaian yang indah, pakaian sabar, pakaian redha, pakaian syukur dan sebagainya. Jadi bila mana kita dah takhalli hati kita daripada benda-benda mazmumah, sifat-sifat mazmumah, lepas daripada itulah kita nak tahalli. Tahalli, kita nak pakaikan hati kita dengan pakaian yang indah-indah, yang hebat-hebat, yang mana diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Batu langkah pertama disebut oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Dia sebut langkah pertama seorang salik, orang yang nak menuju Allah Subhanahu wa ta'ala adalah taubat. Kita kena bertaubat dulu. Start langkah pertama, kita nak beribadat kepada Allah, kita nak menuju Allah, hati kita nak menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Langkah pertama yang perlu kita ambil adalah bertaubat kepada Allah. Sucikan hati kita daripada najis dosa maksiat. Sucikan hati kita daripada najis dan dosa maksiat. Dengan taubat itulah barulah adanya step kedua, step ketiga, langkah kedua, langkah ketiga. Kalau kita tidak start dengan taubat, maka sia-sia kita buat ibadat. Dalam keadaan hati kita kalau bekas cemar, kita akan isi air. Bekas ada najis, kita duk isi air, tambah air, bekas najis. Jadi air pun akan jadi air najis juga. Tapi bila mana kita cuci dulu najis, buai najis, cuci dulu. Biar bekas tu jadi bersih. Bila mana kita masuk air, bukan setakat air biasa, kalau masuk air teh pun boleh minum. Boleh faedah dah dengan bekas tadi, sebab kita sudah mensucikan bekas tadi. Sama juga hati kita ni bekas tak tahan nasihat-nasihat. Kita nak tadah nasihat-nasihat tazkirah ilmu agama, bekasnya ke apa? Hati kita. Kalau kita tidak bersihkan hati kita, macam mana kita nak menerima ilmu agama? Batu Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, dia sebut dalam kitab dia Bidayatul Hidayah, dia kata orang yang menuntut ilmu ni ada 3 kategori. Ada 3 jenis orang mengaji. Golongan yang pertama iaitu golongan yang mana dia menuntut ilmu kerana Allah. Dia cari ilmu ni kerana Allah. Dia mencari ilmu kerana nak redha Allah, nakkan keberkatan daripada Allah, nak suruh dekat dengan Allah, supaya dengan ilmu dia dapat ni lebih kuat ibadat dia kepada Allah, lebih kuat kebergantungan hati dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini golongan ini, kata Imam Al-Ghazali, adalah golongan yang berjaya. Golongan yang kedua, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, orang yang menuntut ilmu kerana nak cari harta benda dunia. Ngaji sebab nak harta benda dunia, nak kepada harta, nak kepada pujian manusia, nak suruh orang tengok dia, nak suruh biar dia ni jadi pakar rujuk. Jadi beberapa masalah kita nak rujuk hamba. Biar hamba kata gitulah, tak serengah bawa ustaz lain. Nak suruh jadi gitu. Dalam keadaan hati dia ni duk main, tak kena hamba ni. Tak kena hamba, bila-bila tak kena pun gitu lagi. Jadi duduk tengah-tengah. Dia duduk cari dunia, bila-bila cari dunia dia beringat, bertaubat. Lepas bertaubat buat pula. Duk main gitu. Imam Ghazali kata orang gini ni orang yang bahaya. Dibimbangi akhir kehidupan dia tu su'ul khatimah. Waktu kita usia sekali.
Nah, Imam Ghazali kata dibimbangi akhir kehidupan dia tu akan berada dalam keadaan pengakhiran yang buruk. Bimbang tak ada taubat sebelum daripada mati. Orang gini bahaya. Nah, dia memang kalau orang menuntut ilmu, ada sebahagian daripada mereka ni niat gitu. Mengaji, nak jadi orang alim, nak jadi mufti, nak gaji besar, nak boleh pakai kereta besar, rumah besar, harta banyak, nak boleh jadi orang yang terkemuka, biar orang kenal kita, pendapat kita masmuk, kalam masmuk, orang kita kata berapa orang dengar belaka, nak suruh orang tunduk kita. Mengaji sebab tu, nak suruh kata kita ni banyak mengaji lama, mengaji dengan syekh tu, mengaji dengan tok syekh ni, ngapa go tu, ngapa go ni, nak suruh orang akak kita, akak. Dalam keadaan dia sedar, tak kena hamba ni, tak kena. Ni golongan kedua. Jadi bimbang akan mati dalam keadaan belum sempat bertaubat, wal iyazubillah. Golongan yang ketiga kata Imam Al-Ghazali rahimahullah taala, orang yang menuntut ilmu, orang yang mengaji ni kerana memang betul tujuan dia tu nak kepada dunia semata-mata, dia tak khabar apa dah. Berbeza dengan golongan kedua, mari berasa beringat juga. Tak. Mari tahu rasa bersalah. Wah ni pakai dak. Memang tujuan dia nak sesatkan manusia. Tujuan dia semakin dia belajar, semakin biar manusia ni jauh daripada Allah Taala. Ni golongan paling bahaya, golongan paling celaka sekali. Sebab pengakhiran jatuh dia tu adalah kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wal iyazubillah. Ni tiga golongan dalam menuntut ilmu. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, dia tulis kitab Bidayatul Hidayah, permulaan jalan hidayah, menunjukkan bahawasanya orang-orang yang nak menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, hati dia nak menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, nak dekat dengan Allah, dia kena mengaji dulu Bidayatul Hidayah. Sebab bila mana kita dah belajar dah Bidayatul Hidayah, kita beramal dengan apa yang ada dalam Bidayatul Hidayah, nescaya kita akan sampai kepada Nihayatul Hidayah, penghujung hidayah, iaitu redha Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah, tabarakallah. Muslimin muslimat ibu ayah yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu tasawuf adalah ilmu yang sangat-sangat luas. Ilmu yang sangat-sangat luas. Dia tidak ada sempadan ilmu tasawuf ni. Dia tidak ada limit, tidak ada mukarrar, tidak ada silibus. Kalau tulis silibus pun tak habis silibus. Sebab dia berkaitan dengan ahwalul qalb, keadaan hati manusia. Bahkan kata ulama, ilmu tasawuf ni nak cerita dari sudut luahnya ilmu tasawuf ni, dia serupa seorang itu masuk dalam kebun. Orang tu masuk dalam kebun ni, nak mentakrifkan tasawuf ni, nak letak takrif tasawuf pun payah dah. Supaya orang masuk dalam kebun, bila mana masuk dalam kebun, dia petik buah ni. Dia petik buah motel, dia makan. Dia berkata buah motel ni berasa gini-gini, ada butir tengah. Dia lebih kurang betul supaya buah leci semua ada butir tengah. Jadi dia pun kata buah motel ni sikit-sikit. Mari orang kedua dia masuk dalam kebun, dia kata dia petik buah lain. Dia ambil buah lasak pula. Dia makan buah lasak. Oh, lagu ni buah lasak gini. Jadi ayatnya dalam nak mentakrifkan tasawuf tu sendiri, ulama tidak sepakat ada satu takrif yang begitu jamik dan manik. Sebab begitu banyak takrif yang boleh diletakkan pada ilmu tasawuf berdasarkan zuk masing-masing. Kerana ianya ilmu zuk, ilmu yang berkait dengan ahwal qalb, keadaan hati manusia. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, Imam Ghazali pernah kata, aku berenang dalam lautan akidah. Maksudnya dalam ilmu akidah, Imam Ghazali mengaji, dia aku sampai kepada penghujungnya. Ayatnya ngaji akidah siapa? Siapa reti belaka dah ilmu perbahasan akidah. Sehingga lahir kitab banyak-banyak lah, Tahaffutul Falasifah dan sebagainya. Aku berenang dalam lautan fiqh, kata Imam Ghazali. Aku berenang dalam lautan fiqh dan aku sampai ke penghujungnya. Bila mana Imam Ghazali mengaji fiqh,
Reti belakang dah, reti fiqh. Sehingga lahirnya kitab-kitab yang pelbagai dalam ilmu fiqh, Al-Basit, Al-Wajiz, Al-Wasit. Kemudian dalam ilmu usul fiqh pun ada Al-Mustasfa dan sebagainya. Tetapi kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, dan apabila aku berenang dalam lautan tasawuf, aku tidak menjumpai penghujungnya. Tak jumpa sub ilmu tasawuf. Luas, terlalu luas perbahasan ilmu tasawuf. Cuma yang paling penting sekalinya, bila mana kita mengaji tasawuf, kita nak jaga hati kita, dan kita nak buai perangai-perangai buruk daripada hati kita, dan kita nak indahkan hati kita, hiaskan hati kita dengan sifat-sifat yang terpuji. Yang tu nombor satu sekali, wajib sekali. Jadi perkataan Imam Al-Ghazali tadi menunjukkan bahawasanya ilmu tasawuf ilmu yang sangat-sangat luas untuk kita pelajari. Bila mana luas sangat, maka ada ulama yang tolong pengkah kita. Ngaji luas gitu pakai tak habis, tak sud ke dia. Maka para alim ulama antaranya Syekh Abdul Qadir Al-Mandili rahimahullah taala tulis kitab Penawar Bagi Hati. Kitab yang wajib kita belajar, sebab dalam kitab ni dia sebut perkara-perkara yang wajib kita tahu. Wajib fardu ain. Bukan wajib suka-suka ni. Bukan wajib pokji. Wajib fardu ain. Faradu ala kulli ainin. Wajib ke atas setiap individu, setiap orang belajar. Sebab tu kalau kita semaya misalnya tak, kalau tidak ada tasawuf, semaya kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi kata innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala tidak melihat kepada luaran kamu dan juga harta kamu dan juga jasmani kamu. Itu tidak menjadi tempat tumpuan Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala melihat kepada hati kamu. Allah Taala tengok hati kita macam mana. Bila mana kita semaya misalnya, Allah Taala tengok bagaimana hati kita, dan hati kita itulah yang menentukan sembahyang kita diterima ataupun tidak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dah bimbing, kita dah semaya 5 kali sehari, 17 rakaat sehari semalam. Kita dah berasa kita ni jadi hamba Allah, dan insya-Allah syurga dah hamba ni. Dah berasa lagu tu. Sedekah hakikatnya Allah Taala Maha mengetahui. Kita sendiri pun tak tahu lagu mana amalan kita ni adakah diterima oleh Allah Taala ataupun tidak. Titik poin utama penerimaan ibadat adalah hati. Situ. Kalau ku fiqh ni kita boleh bahas. Tak. Semaya tak menghadap kiblat. Kiblat kat anu, yang bahaya menghadap belakang tu. Tak usah dulu lagi. Kita boleh royak, kita sendiri boleh royak. Tak. Semaya tak ambil air semaya, tak usah. Semaya ada najis, tak sah. Semaya ketuk ada hadah, tak sah. Kita boleh royak, tak sah. Tapi kalau penuh belakang tu, rukuk semaya cukup, syarat semaya cukup. Dia semaya. Beres, fiqh sah. Allah Taala terima ke tak? Kita tak boleh royak dah. Sebab itu adalah tepat tilik Allah Taala di hati kita. Kalau kita semaya kerana manusia, malu kok orang weh. Orang lain semaya belakang, hamba seorang tak semaya. Semaya kerana malu kok orang, bukan kerana Allah. Allah Taala tak terima. Allah Taala ni cemburu, tuan-tuan. Dia cemburu. Kalau semaya nak menunjuk ke orang, pergi minta pahala dengan kahwin tu. Tak, dah kita semaya kerana dia. Akhirat sikit lagi, pergi minta pahala dengan dia. Dia pun kata, hamba pun tak ada pahala juga. Hamba pun nak pahala juga. Tak padan. Sebab tu kita semaya, kita buat ibadat, kita berzikir, kita baca Quran, kita bantu orang, bagi infak fi sabilillah dan sebagainya. Kena khaliskan hati kita. Kita kosong hati kita ni selain daripada Allah Ta'ala, kita kosong. Kita hanya mu'tamadkan, noktahkan dalam hati kita ni hanya untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
ibadat kita. Batu dari semaya kita baca dalam doa iftitah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya semayaku, ibadatku, hidupku, matiku lillah, bagi Allah. Semua tu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu penting kita belajar ilmu tasawuf ni supaya ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita duk bimbang dah, kita duk berasa buat baik dah. Wa yuhsinuna annahum yuhsinuna sun'a. Wa annahum yuhsinuna sun'a. Duk berasa duk buat baik dah. Sedangkan muflis, kosong. Kita duk isi duit dalam bekah bocor. Dalam karung buat bocor. Tengok dia cerita pendekar Bujang Lapuk masa berlaku gocoh di jeti tu, Aziz dia curi duit dia curi duit, dia bubuh dalam sarung bekah ni lah. Ucai boleh ucai tak, dia bubuh duit dalam tu, ucai bocor. Duk isi juga isi. Bila mana siapa masa nak tubik duit, mana duit? Tengok kosong. Rugi saja. Rugi dunia boleh kira tuan-tuan. Rugi akhirat kita tak boleh kelik dah. Tak. Kita duk berasa kita buat amal ibadat dah. Guano ni ya Allah, aku dulu atas dunia aku semaya, aku puasa, aku buat gapo-gapo ni ya Allah, aku buat belaka mu suruh ya Allah. Guano ni semaya cukup molek zakat awak bayar, puasa molek hubungan dengan orang pun jaga tak dengan nak orang. Guano ni Allah. Allah Ta'ala kata, mu ni masa atas muka bumi dulu mu semaya bukan kerana aku, mu puasa bukan kerana aku, mu keluarkan zakat bukan kerana aku, mungkin minta pahala dengan orang buat mu nak tunjuk sangat tu. Masa tu kak sudah muflih kita, tak ada apa-apa nak minta kembali ke dunia pun tak boleh dah. Jadi kita nak elakkan penyesalan itu daripada berlaku, maka kita mengaji ilmu tasawuf supaya tujuan utamanya ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan hati kita ni terpelihara daripada sifat-sifat yang buruk. Sebab kalau hati punuh habis orang lain. Punuh habis orang lain. Ala likulli jasadin mudghatun iza salahat salahal jasad kulluh wa idza fasadat fasadal jasad kulluh ala wahyal qalb. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam jasad manusia ni ada satu benda yang penting sekali, iaitu seketul daging. Seketul daging itulah yang kita panggil sebagai hati. Kalau baik hati ni, maka akan baik seluruh anggota yang lain. Kalau buruk hati ni, nescaya akan buruk segala anggota badan yang lain. Sebab hati itu adalah raja bagi badan, raja bagi jasad. Raja buruk habis buat lain rakyat. Raja baik habis rakyat. Bila mana hati buruk, maka hati inilah kadang-kadang semaya tapi duk berdekih kat orang, semaya seuzon dengan orang, semaya duk ngata kat orang, bila-bila semaya tu. Bila-bila semaya, guano jere aku ni tak ai tengok di masjid ni, tak aja mari masjid. Allah sial dia, Allah Ta'ala tutup pintu hati dia. Sedap kita kata gitu kita bahas apa, Allah Ta'ala tutup pintu hati terus ke dia. Padahal kita tak tahu lagu mana keadaan dia. Mungkin dia ni tak ada rumah pun, dia pergi semaya lain sama, tak tebak dengan kita, dia pergi semaya masjid lain, dia tubik awal pada kita. Macam-macam ihtimal kita boleh husnuzannya, kita boleh bersangka baik, tapi kita memilih bersangka buruk. Kawin tu tak aja tengok semaya berat benar tu. Tak kita kita hukum selalu, hukum selalu. Padahal kita ni bukan penghukum. Nahnu lasnal hukam. Kita ni bukannya hakim. Lasnal qada, kita bukannya qadi. Kita ni adalah pendakwah. Ajak orang kepada Allah, ajak dia mari masjid,
Pergi tanya khabar dia, ziarah dia, bawa hadiah. Begitu nah cara dia. Tu. Sebab itulah kadang-kadang setan ni pandai ni. Setan ni bisa tak bisa dia akan hasut orang ni mengikut martabat masing-masing. Kalau ahli maksiat, dia suruh minum arak, dia lari semaya, dia lari ke kawin tu daripada semaya. Dia suruh minum arak, suruh buat gotu, suruh buat goni, suruh buat maksiat-maksiat. Itu ahli level dia, level ahli maksiat. Tapi bagi ahli ibadat, kita kalau kaki sejik, setan tak suruh dah kita pergi disko. Tobat mampu kata dah. Tobat mampu hidup mula. Tak pergi dah disko. Tak buat dah benda-benda yang minum arak kau apa semua dak, bunuh orang kau apa semua ni, tak buat. Tapi bisanya setan ni dia hasut kita ni, goda kita ni ikut level kita. Orang kaki masjid dia akan level, dia akan goda dengan gaya kaki masjid. Ni Pama sebut tadi contoh suuzon kat orang, saka buruk kat orang. Kawan ni ahli neraka ni. Orang pergi terus tak ada mari sembahyang masjid. Orang ni Allah Taala sesatkan dia ni. Orang hukum gitu. Tu level macam-macam lah penyakit-penyakit yang mana setan ni dihasut dengan cara tu. Kita pergi masjid tengok-tengok ada orang mari awal masjid. Benda tak ada gapo. Tapi setan duk cocok. Kawan ni mari awal ada benda ni. Saya tengok-tengok agak tabung tu. Takutnya mari ambil tabung. Apa? Kita duk suuzon dengan orang. Jadi nak ayat apa? Nak ayatnya setan ni dia akan hasut manusia mengikut qadar manusia tersebut. Buat mana level tinggi, level ulama, cara ulama. Setan akan hasut cara ulama. Dia berdeki sama-sama dia. Para ulama pun ada juga berdeki kadang-kadang. Tak sama-sama dia. Saling nak menonjolkan diri masing-masing. Ni. Kalau ulama yang benar tak ada masalah lah ulama yang betul-betul ikhlas. Nanti kadang-kadang ada ulama dunia. Saling nak mengumpulkan pengikut masing-masing. Saling nak menunjuk anak murid mereka lah yang paling ramai sekali. Tu penyakit. Sama-sama ustaz. Bila mana dia buat kuliah, dia buat syamah, nak 100,000 orang mari pak dia. Lalu dia kata akulah suhu sekali atas muka bumi ni. Mari pula orang kedua sama-sama dia juga. Mari 200,000 orang. Aku bisa lagi. Main badai waktu. Tu level dia tu ni. Nak ayatnya setan akan hasut kita berdasarkan tahap kita. Sebab tu kalau kita nak tengok dalam sejarah ramai dalam kalangan orang yang asalnya alim tapi akhirnya mati kufur pun ada. Mati adalah kena kafir. Ada satu kisah Basisa. Seorang alim dikatakan beliau adalah umat Nabi Musa. Basisa ni bisa tak bisa dia anak murid dia tu boleh terbang. Anak murid dia sendiri tu memang bisa pada tu lah, lebih pada tu. Tapi akhirnya mati dalam keadaan yang sangat terkutuk, mati dalam keadaan menyembah setan. Sebab apa? Sebab tipu daya setan tu sangat-sangat hebat. Dan benda inilah yang hamba nak pesan kepada diri hamba sendiri nombor satu sekali, dan nak pesan kepada semua, marilah sama-sama kita jadikan setan ni sebagai musuh kita. Innasyaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan kata Allah bagi kamu musuh yang nyata, yang jelas. Jadi bila mana kita ingat kita nak buat apa-apa benda jahat, mari telitah benda jahat, kita ingat setan ni. Barulah kita boleh lawan. Kalau kita nak berasa alik kita semua ni hamba. Jadi kita tak khabar sebenarnya setan dia asuk kita, setan dia cocok kita tu sebenarnya. Tu dah. Jadi insya-Allah lah pada pertemuan akan datang kita akan start ataupun kita akan mulakan bacaan kitab Penawar Bagi Hati yang dikarang oleh Syekh Abdul Qadir
bin Abdul Muttalib Al-Indonesi rahimahullahu taala. Dan kitab ni hamba belajar dengan beberapa orang guru lah. Beberapa orang tok guru dia khatam beberapa kali lah. Tersilap dalam 3 atau 4 kali khatam kitab ni. Jadi semoga kita semua dapat manfaat lah daripada kitab yang sangat-sangat barakah ini, insya-Allah. Kita azam untuk hadir, dan kalau boleh tak, kalau ada kitab tangan molek lagi nah. Ada kiralah kitab Jawi ke kitab Rumi. Bila mana hamba baca tu ada rujukan tengok nah. Tu paling molek sekali. Nak molek lagi ada pen boleh catat. Tu masya-Allah lah penuntut ilmu tu nah. Level dia tinggi lagi. Sebab tu dan Nabi SAW, Nabi bezakan orang yang menuntut ilmu dengan orang yang mendengar ilmu. Orang mengaji dengan orang dengar beza. Nabi kata kun aliman, level mula-mula sekali, jadilah kamu orang alim. Tu nombor 1 sekali. Tu tok guru kita pondok misalnya, ulama-ulama, syekh-syekh, masyayikh kita di tanah Arab dan sebagainya, mereka tu orang alim. Kalau tak mampu jadi orang alim, muta'alliman, orang yang belajar. Level nombor 2, orang yang belajar. Kita menuntut ilmu, kita belajar. Dia nak belajar ni kena ada pen, kena ada kertas. Tu syarat dia lah. Nah. Kalau tak boleh jadi muta'alliman, tak boleh jadi orang yang belajar, au mustami'an, ataupun orang yang mendengar ilmu. Dengar boleh dah, boleh dah, boleh faedah banyak dah. Kalau tak boleh jadi orang yang mendengar, au muhibban, orang yang kasih kepada ilmu. Dia nak dengar tak ada. Tengok iklan malam ni ada kuliah. Tak ada ni. Atam hospital. Tak ada ni balik kampung. Tak ada ni ada urusan lain. Tapi puasa saya tu tanda dia ni muhibban, orang yang kasih kepada ilmu. Ni kalau tengok majlis ilmu, mengajar semua. Tu tidak muhibban, tu mukrih. Orang yang tak suka, orang yang benci kat ilmu. Tu jadi level nombor 4 Nabi kata muhibban, orang yang kasih kepada ilmu. Dia Nabi tambah wala takun khamisan, jangan kamu jadi orang yang kelima, golongan yang kelima. Lagu mana golongan yang kelima ni? Alim podok, mengaji podok, dengar podok, kasih podok. Ni golongan yang kelima. Maka kata Nabi SAW, kalau kamu jadi golongan yang kelima, fatuh lak, nescaya kamu akan binasa. Waliyazubillah. Jadi moga-moga Allah Ta'ala hipukan kita dalam kebaikan, dan Allah Ta'ala jadikan kita ni penuntut ilmu daripada waktu lo ni sampailah kita mati, insya-Allah. Naktafi bihadzal qadr, wa ma kana khairan fahuwa min indillah, wa ma kana naqsan fa min qillati ilmi wa dhafi nafsi. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma bihaqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.